Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan cerita hantu saya. Hai, saya kembali lagi bersama anda untuk menemani anda di kala waktu tidur. Sambil-sambil anda tidur, anda bakal mendengar satu kisah. Macam seksi lah pula. Silap. Kita cuba lagi sekali Anda bakal mendengar satu kisah yang menyeramkan dan juga beberapa pengalaman yang saya dan juga rakan-rakan saya lalui semasa di college. By the way, kita bakal lilin kecil sahaja hari ni dan kita pasang cahaya sikit supaya macam ada cahaya lah, sebab kalau tak gelap sangat tengok gelap sangat, nampak gigi je. Okay, kisah seram yang saya nak cerita kali ni bersambung dengan yang lepas, iaitu kisah seram di hostel. Okay, fokus. Okay, macam kisah seram saya sebelum ni, saya duduk dekat hostel satu lagi. Okay, time tu saya diploma. Okay, and this one saya duduk dekat hostel yang lama tu sampai 2 sem macam tu je, tak silap saya. Sem ketiga, I pindah di hostel yang baru. Berdekatan juga, tapi kali ni hostel lelaki saja. Macam sebelum ni kan hostel campur lelaki perempuan kan. Tapi kali ni dia satu building, and hostel tu lelaki sahaja. Ingat lelaki saja, tak ada perempuan, tak ada apa. And hostel tu dekat dengan stadium hoki. Okay, itu je lah I boleh beritahu. Dan hari ni I nak ceritakan beberapa pengalaman yang I memang tak boleh lupakan bersama kawan-kawan saya duduk kat hostel. I duduk kat hostel tu banyak tau, lama, daripada sem 3, sem 4, sem 5. Lepas tu degree 1 sem. So kiranya dalam 4 sem lah I duduk situ kan, sampai degree. Degree adalah last I duduk dekat hostel tu. Lepas tu dah PKP sampai sekarang online class saja. Tapi tak apa, I akan ceritakan daripada mula I masuk hostel. Gatal lah pula belakang ni, aduh garu nyamuk ni. I akan ceritakan pengalaman I dekat situ daripada I masuk sampai habis. Tapi tak cukup satu video lah, mungkin akan ada banyak video lagi. So korang kena tunggulah. Yang bestnya dekat sini, bagi I pengalaman yang seram gila. Sangat seram. I ingat lagi masa aku nak jatuh. Okay, kalau korang dah tengok video I yang dulu-dulu, cerita hantu I yang bawah-bawah, I ada buat beberapa video dekat hostel. Hostel tu lah. And I pernah cerita ada beberapa pengalaman juga yang I time nak tidur I kena bisik tu. Korang boleh tengok dekat I punya playlist lah, korang cari bawah sikit. Itu paling I tak boleh lupa juga. Sebab you bayangkan nak tidur, and then ada benda bunyi menyanyi dekat telinga. I tidur sebelah tingkap, macam ni tingkap. Okay, lepas tu ada benda tu bisik, halus je bunyi tu. Itu memang I tak boleh lupa. Suara tu suara perempuan, tapi suara yang sangat merdu. Merdu teruk suara dia, I ingat lagi. Macam tu tau. Tak apa, korang nak tengok video tu, korang boleh tengok yang bawah lah. Korang scroll je sampai bawah. Sebab I pernah cerita yang sebelum tu. First I baru masuk. Okay, hostel tu ada 6 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atas 6 tu biasanya international, and ada aircon. Dia macam mahal sikit lah kan. So kita orang semua tak mampu, kita orang duduk bawah je. Sebab memang atas untuk international je. Macam mereka saya tiba-tiba first sem 3 yang I berpindah dekat hostel tu, I duduk dekat tingkat 5. Tingkat 5, atas tu tingkat 6. International tak masuk lagi tau. Okay, ingat kita orang baru masuk. Okay, masuk, duduk dekat hostel bla 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 bla. I masuk lah. Sebab dia hostel ni ada lain sikit macam yang sebelum ni. Macam sebelum ni dia bilik-bilik kan. Macam ni dia macam sebuah rumah. Ada ruang tamu, ada 4 bilik dalam satu level tu. Wing A, Wing B. Macam tu. I duduk mana tak ingat lah. I sampai dulu, roommate I tak sampai lagi. Kawan-kawan I semua tak sampai lagi. Belum sampai lagi lah. And then yang dah sampai dalam rumah tu, time ni siang tau, tengah hari. I memang terang lagi. Stadium hoki tu pun
ada orang main hoki. So macam tak adalah malam ke apa-apa kan. Hostel tu ada pintu belakang tau. Pintu belakang tu adalah tangga, macam tangga exit untuk emergency lah, kalau terbakar ke apa kan, emergency exit. Okay, tangga tu kita boleh buka, and I punya view adalah stadium hoki. Okay, buka, oh stadium hoki, nampak lah orang main. So macam dia punya view tu cantik lah kan. Okay, I buka, I pergi belakang sementara tunggu kawan-kawan I sampai. I lepak lah dulu kat tangga tu sorang-sorang lah sambil tengok orang main hoki. Sebab siang kan, tak ada expect apa-apa. Lepas tu I tengah duduk, tiba-tiba I dengar bunyi orang sapu sampah dekat tingkat atas tangga atas tu. Bunyi macam orang sapu daun kering lah. Macam ada orang ke atas ni kan. So I macam okay, biarlah, mungkin ada orang lah. And then yang membuatkan lagi seram, bunyi tu makin kuat tau. Aku macam ada orang ke. And then I try tinjau daripada, kan tangga kan boleh tinjau pada atas yang tu kan. I tinjau lah, tak nampak ada bayang tau. Tak nampak ada makcik cleaner sapu ke apa ke, tak ada. Meremang di rumah aku, tak nampak tau ada apa-apa ke. Ada makcik cleaner nak sapu ke apa. Sebab kalau makcik cleaner mestilah dia akan nampak bayang-bayang ada orang sapu ke turun. And then mestilah makcik cleaner tu bercakap, betul tak? Oh, koknya sini-sini semua dengan kawan-kawan dia. Ya, yang budaknya baru masuk itu. Macam tu lah kan. Biasalah I kan makcik cleaner kat situ pun aku buat kawan. So I tahulah makcik cleaner itu memang peramah lah. Time baru masuk tu tak tahulah makcik cleaner tu peramah ke apa kan. Tapi yang I pasti dekat tangga tu memang tak ada orang. Sebab I tengok pada bawah, tak nampak bayang. Bunyi orang sapu tu macam sekejap ada, sekejap hilang, sekejap ada, sekejap hilang tau. Macam bayangkan kalau kat kampung ke apa, you sapu daun kering yang memang kering betul-betul macam banyak. Okay, lepas tu I macam dah okay, biar je lah kan. Lepas tu lah lama bunyi sapu sampah tu macam makin menurun tangga tau. Daripada atas tu macam bunyi dia makin kuat, makin macam menuju ke arah air yang tingkat 5 tu. Daripada tingkat 6 dekat tangga tepi tu. Aku macam tak sedar hati. Sebab okay, satu lagi logik kalau makcik cleaner mestilah dengar bunyi slipper ke atau kasut makcik cleaner tu turun tangga, faham tak kan? Bunyi jatuh satu ke, and then sapu-sapu, faham tak? And then mestilah kau nampak daun-daun tu jatuh sebab kau sapu daun kan. Macam tak mustahil lah. Okay, lepas tu I dengar bunyi tu makin kuat turun ke bawah. Makin kuat. Macam dah betul-betul berdepan dengan I dekat tangga sebelah tu. I punya tak sedar hati gila. I memang tak sedar hati sangat. I terus masuk dalam bilik. Masuk rumah balik, tutup pintu. Lepas tu okay, kawan-kawan I semua dah sampai, bla bla. I tak cerita kat diorang lagi semua kan. Okay, bila semua dah sampai I cerita. And then I pergilah jumpa orang yang jaga hostel tu semua. Sebab I kan rapat kan. And then tanyalah, tingkat 6 ada orang duduk ke apa ke. Sebab curious lah, mana tahu mungkin ada budak-budak international dah masuk ke apa. Lepas tu diorang kata, mana ada tingkat 6 tu kosong. Memang tak ada orang duduk lagi sebab international masuk bulan 6 nanti. Dia kalau international tu masuk lambat sikit, 2-3 bulan lepas kita dah masuk kan. Lepas tu macam, siapa yang dekat atas tu? Siapa yang sapu tu kan? Makcik cleaner ataupun orang pembersih tu akan bersihkan the whole hostel setiap hari Isnin tau. Time tu bukan hari Isnin, I ingat lagi. Time tu memang bukan hari Isnin, hari Rabu ke apa time tu. Tak ada orang bertugas pun on that day. I tanya tau sebab yelah curious kan. And takkanlah benda ke apa ke, macam ada orang ni ke. And lepas tu I tahu kita orang ni dibagikan jadual. Memang orang yang bersihkan hostel dia akan ambil sampah semua hari Isnin sahaja. So hari yang I dengar orang sapu tu, siapa? Tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak nak fikir. Saya tak tahu. Tak nak fikir. So sebenarnya sampai hari ni adalah misteri. I dah bagi tahu kawan-kawan I semua. And then ada juga yang kena benda sama, tapi still tak tahulah siapa ke apa jumpa. Kadang-kadang dengan bunyi orang sapu daun kering dekat atas. Lepas tu tak lama tu bila international dah masuk, tak adalah gangguan macam tu dah. Maybe sebab international. Who knows. Okay, next story I nak ceritakan kisah. Okay, time tu I duduk tingkat 5. Lepas tu kita Sem lepas tu I duduk tingkat 4. Lepas tu I duduk tingkat 3 2 Sem. Macam tu kita menurun. And sebenarnya makin lama duduk situ makin banyak pengalaman lah kan. Ada satu malam tu,
Okay, satu malam tu time ni dekat tingkat 4. Ni I dah pindah tingkat 4 Sem lepas tu kot. Ada time tu tengah malam. Memanglah kalau kau duduk hostel, memang tak lah kau nak tidur awal, betul tak? Siapa yang duduk hostel tahulah kan, dengan kawan-kawan yang gila-gila semua tu kan. Okay, pukul 3, pukul 4 kita orang semua dah diam. Dah lepak dalam bilik lah kan, semua-semua main phone lah, bagai-bagai, buat assignment. Satu malam tu ada one of my roommate, dia macam baru lepas putus cinta tau. Menarik kan? Dia macam baru lepas putus cinta. Laki lah, obviously lah, semua hostel I laki kan. Dia baru lepas putus cinta. So dia duduklah dekat balcony. Kita orang punya, I punya hostel memang ada balcony. Setiap rumah ada balcony. Balcony tu menghadap depan tu ada pokok, and belah sini adalah stadium hoki. So view dia ada agak lapang lah. And stadium hoki setiap kali pukul 12 dia memang akan gelap, tutup, tutup. So semua yang main hoki pergi balik. Kau balik sekarang. Malam tu kawan I tu macam dia tengah broken. Dia duduklah dekat balcony tu sambil peluk dia punya lutut, berlutut macam tu. Lepas tu pandang depan. Dia macam tengah fikir jauh lah. Yelah, orang tengah broken kan, mestilah kau tengah sedih kan. So dia duduk termenung dekat situ. Lepas tu I ni pula suka merayap. Yang satu lagi, bila I nampak kawan I ke sesiapa yang macam sedih, I datang kat dia. I suka comfort orang, tau tak? Macam, kau okay ke tak ni? I caring. I jenis macam tu. I suka mendengar. I'm a good listener. Menyempat. Okay, lepas I nampak kawan I duduk kat luar tu macam sedih kan. And then I keluar sliding door. Tutup sliding door lah. Kita orang lepak dekat balcony. Kita orang deep talk. Faham tak deep talk? Kita orang cakap pasal future. Cerita-cerita lah. Dia cerita macam mana dia boleh break ke apa-apa, whatsoever. Lama jugalah kita kat luar tu. Kita kat luar tu dalam sejam 40 minit. Saya tak tahu, tak tengok jam. Tapi memang suasana gelap lah. Ada lampu. Kita orang pun tak buka lampu balcony sebab lampu jalan belah sana tu dah terang. So kita just macam chill lah. Chill sambil dengar, sambil ceritakan pengalaman hidup lah. Deep talk kan. Luar perasaan ke, kenapa dia ceritalah dia berikan apa. And then tengah seronok bercerita tu, mata I meliar ke stadium hoki tu. Okay, time ni pukul 4 pagi tau. 3 ke 4 pagi lah, antara situ lah kan. I tak ingat. Tapi gelap ingat gelap tau. Gelap. Dan juga cahaya lampu jalan yang highway seberang tu je, sikit-sikit. Lepas tu bila mata I meliar ke arah stadium hoki tu, I nampak ada satu lembaga putih. Lembaga putih ni dia jalan daripada hujung stadium, hujung padang hoki, melintas macam tu lah. Dia, I tak tahulah dia melompat ke apa, tapi dia macam ni. Ada macam berjalan. Kau tak berjalan. Daripada jauh nampak berjalan sebab dia kecil. Tapi yang penting memang warna putih. And jelas lah, sangat jelas. Tapi tak nampak muka lah sebab kau jauh gila. Serius jauh gila. Tapi sebab nampak like stadium tu kan gelap. Lepas tu nampak lah kau berjalan daripada hujung ke hujung. Macam tu. Jalan macam tu, macam melompat. Tapi tak nak lah cakap apa kan. Dah kalau melompat tu faham lah apa dia kan. Lepas tu I panggil kawan. Weh, cuba tengok kat stadium hoki tu ada orang ke? I cakap macam tu. Lepas tu dia pun tengok. Macam lah orang ke tu Dia pun nampak lah benda sama, which is benda putih melompat-lompat macam tu kan. And then kita orang pun tengok. Kita orang tengok lagi kan. Takut pula aku. Ingat lagi, I tak rakam. Time tu memang tak ada handphone memang tak ada. Kita orang handphone semua dalam bilik. Kita tengah borak-borak, kusyuk. Nampak lah macam tu. Kecil je. Tapi dia kecil sebab dia jauh. Dan kawan I pun nampak. Kita semua tengok lah kan. Lepas tu dia jalan sampai dia tengah-tengah padang tu. Sampai tengah-tengah padang dia hilang. Dia macam jalan, hilang. I pun dengan kawan I macam, jom masuk lah. Tak sedar hati lah. Aku nampak jom masuk. Dah cuak lah, takut lah member. Masuk lah. Lepas tu kan macam, damn. Esok semua cerita. Mana tadi nampak, I tak tahu lah nampak apa. Tapi I nampak dia macam melompat. And then kawan I pun nampak macam dia melompat. Dia macam melompat berjalan, faham tak? Dia macam, dia bukan orang tau. I pasti bukan orang sebab I tengok macam ni. I tengok macam ni tak nampak orang. Kalau nampak orang dia boleh jalan smooth je.
And then baju putih kau pula bukan main terang lagi. So I macam okay, tak apa, sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Kita sambung luahan hati dia di hari yang lain lah. So malam tu pun antara malam yang kita orang semua ingat lah sampai sekarang. I dengan kawan I tu iconic. Okay, the next one I nak ceritakan pengalaman I bawa kawan-kawan I dengan Cik Ponti mengilai. Tajuk dia macam gah kan kononnya, tapi betul. Benda ni epic, tahu tak? Mula okay, kejadian ni macam biasalah, pukul 2 pagi. Memang pagi-pagi buta je, dengar macam tipikal, tapi betul time-time macam tu je lah. Benda tu suka membunyi je. Okay, time ni I duduk masih di tingkat 4 ke bawah. I dalam bilik. Okay, satu bilik dengan I, yang lain semua dah masuk dalam bilik tau. Kan ada 4 bilik kan. Okay, bilik-bilik lain dah masuk dalam bilik, lepak dalam bilik nak tidur. Sebab kita orang baru tengok movie ke something like that. And then I punya bilik ada 4 orang. Seorang ni lepak dekat luar. Luar kita luar ruang tamu tu ada sofa, ada TV, ada meja, lepak semua kan. So duduklah luar. Luar tu duduk kat ruang tamu. Ruang tamu tepi tu ada sliding door, and then ada balcony. Balcony tu macam tadilah sama, menghadap court futsal, dan ada pokok-pokok besar dan juga pokok pisang dekat situ. Stadium hoki, dan jalan lah macam tu. Okay, nak dah jelaskan dia punya pandangan tu. Kawan I seorang tu, roommate I 4 orang, seorang tu lepak dekat luar kat sofa baring main phone. Kawan I 2 orang, 3 orang, kita lepak dalam bilik. Seorang kat laptop, seorang tengah main phone atas katil. I just duduk macam jalan-jalan sekejap, bawa lepas balik bilik air. Daripada bilik air pergi ke ruang tamu, pergi ke balcony. Sebab I jenis suka lepak kat balcony yang ambil nafas macam, sebab hijau-hijau segar kan. Okay, I pergi ke balcony. Lepas tu I dengarlah bunyi bunyi gelak and menangis dalam masa yang sama lah. Itulah bunyi Cik Ponti. Lebih kurang macam tu lah. Tapi dia lagi halus lah suara I, suara basah. So dia macam macam tu suara I lah. Suara dia macam halus. I rasa dia juga yang nyanyi kat telinga I time tidur, sebab suara dia lebih kurang sama bila dia mengilai. Faham tak? Okay, bila I dekat balcony, bayang balcony I macam tengah ambil udara, and then I pandang satu susuk dekat pokok tu. Pokok pisang tau. Satu daun pokok pisang tu je yang joget. Angin tak ada, tapi satu daun pisang yang besar tu joget. Lepas tu dengan bunyi menangis kuat tau. Kuat, gila kuat. Macam tu kan. Macam bising. Lepas tu I masuk dalam, I panggil kawan I. Kau ingat aku nak dengar seorang je? Memang tak lah, bebe. Okay, I masuk dalam bilik. Yang ni kawan I yang Kai tu. Kawan I yang Kai tu, I buat dia dengar sekali. Masuk bilik macam, Kai, sini jap. Macam tu. Lepas tu Kai pun macam, apa dia? Okay, lepas tu Kai pun ikut macam, sini jap, nak bawa keluar. Okay, lepas tu Kai pun ikut. And then kawan I yang seorang lagi tu pun, yang tengah buat laptop tu pun, bukan, dulu kawan lah, sekarang dah tak kawan. Dah macam ex best friend. Faham tak? Biasalah kan, kisah-kisah. Okay, lepas tu dia pun ikut nak sibuk sekali kan. Okay, tak apalah, bawa sekali. Lepas dah bawa sekali tu, I bawa kita orang 3 orang dekat balcony. Lepas tu I macam dengar. I suruh diorang diam, and I suruh dengar. Lepas tu dengar lah. Macam tu tau. Lepas tu I suruh diorang tengok, nampak tak dekat pokok pisang tu. Tapi dia tak nampak apa lah, diorang tak nampak apa lah. I pun tak nampak apa-apa, tapi nampaklah daun tu mesti bergerak. Lepas tu yang kawan I yang Kai tu takut tau. Dia macam, kucing kot. Dia cakap kucing kot. Saya macam dah masuk. Lepas tu I suruh masuk, I tutup selendok, I tutup tingkap. Lepas tu duduk. Kita duduk kat ruang tamu tu kan. Diorang semua macam terkejut lagi kan. Lepas tu macam, tahu tak tu bunyi apa? I cakap itu macam. Lepas tu kawan I seorang lagi yang baring kat sofa tu pun macam, dia dengar jugalah. Lepas tu I cakap, tahu tak tu bunyi apa? Itulah bunyi apa tu,
Cik Ponti. Lepas tu diorang pun macam, weh kau ni, diorang macam marah. Diorang macam menyesal ikut, faham tak? Ni kawan I yang baring tu pun macam, oh tu ke? Aku dengar daripada tadi tapi aku buat tak tahu je. Dia kan macam tengah main phone kan, tapi dia dengar daripada dia ingat tak tahu, dia buat tak tahu je. Macam bingung. So macam okay, I bawa kawan-kawan I semua dengar lah bunyi mengilai tu. Tapi memang jelas dia macam mengilai depan kita orang punya bilik. Actually depan hostel, tapi time tu kita orang je yang kat luar, kat balcony. I tak tahu lah bilik-bilik lain dengar ke tak, sebab tak kenal kan. Tak ada orang lah, diorang dengar, diorang tak tahu ke diorang main game ke. Tapi yang penting memang jelas lah, bunyi dia kuat lah. So maybe dia jauh. Tapi I masih lupa yang dia nyanyi tu. Yang siapa yang tak dengar, I pernah satu malam tu tak boleh tidur tau. Tak boleh tidur. Dan kawan I semua dah tidur. I pun duduk lah dekat atas katil. Katil double decker tau. Double decker tu 2 tingkat. 2 tingkat dia 2. So macam ni. Okay, I punya katil, I tidur atas. I tak suka tidur bawah, I suka tidur atas sebab dia terbuka luas. I punya katil sebelah tingkap. Sebab yelah, double decker tu bersandar dinding, ada tingkap kan. Malam tu I memang tak boleh tidur. I minum Nescafe ke minum kopi tak tahu lah, tapi memang segar, faham tak? Yang kau tak ada ngantuk sikit pun. Lepas tu I main phone. I tengah on the phone dengan kawan I. I ingat lagi kawan I Lam, dia Chinese lah kan. Kita orang call gosip. I gosip dekat tempat luar, yang lain semua tidur. Lepas tu dah tak boleh tidur, dah masuk dalam bilik, dah habis call, dah habis gosip. I cocok phone, charge kat bawah, kat katil lah sebab extension kat bawah kan. Lepas tu I naik atas, baring macam ni. Tak boleh tidur langsung. I ke kiri ke kanan lah, tak boleh tidur langsung. Lepas tu langsir tingkap I terbuka tau. Macam biasa tempat nak angin kan, and then langsir pun terbuka. Macam ni lah lebih kurang. Lepas tu time tu memang mata segar nak mampu, sangat segar, tak boleh tidur. Lepas tu I dengar bunyi ada benda bisik dekat telinga, macam menyanyi tau. Macam tu, tapi suara dia suara perempuan yang halus sangat, and perlahan. Dia macam berbisik dan menyanyi. Dia macam mulut hantu tu dekat telinga, faham tak? Betul-betul dekat sebelah ni yang memang macam dia masuk tajam terus. Terus macam Astaghfirullahalazim, apa pula kali ni, ya Allah. I macam menggelabah teruk. Masa I terus tak pandang. Cuba bayangkan kalau I pandang je suara tu, takkan muka dia terus depan. Faham tak? So I tak pandang, I macam ni je. Tangan I tutup langsir. Tutup langsir yang terbuka tu, I macam kepala tegang je. Tutup. Lepas tu terus tak ada bunyi. Lepas tu terus tidur. So maknanya menjadi jugalah dia nak dodoikan saya tu kan. Tapi tidur terus. Dia terus tidur. So macam okay. Bangun pagi tu terus macam teringat balik kisah malam tu. Tak dulu I ada upload, so nanti korang boleh tengok yang lebih details lah ya. Buka lampu lah sebab macam dah habis cerita kan. Wayang, macam dalam wayang dah keluar pintu exit belah sini. Okay, jadi sampai di situ saja. Buat masa sekarang sampai di situ sajalah. Nanti I akan sambung lagi. Ada banyak yang part hostel ni. Ada lagi dalam, ada 2 kisah yang paling epic. Jadi nanti I cerita. I pernah nampak kawan I ada 2, and kita orang pernah diganggu time tidur. Ada benda bertenggek atas almari tau. Nanti I cerita sebab itu macam panjang sikit, tak sempat. Ni pula jadi movie belakang. Baik aku buat movie kat wayang je. Okay, tapi tak apa, nanti I akan cerita. Itulah, korang tunggu lambat. Minta maaf lah, saya macam busy sangat nak post setiap minggu tu. Tapi I cubalah untuk post setiap minggu untuk korang ya. So sorry sebab drag lama sangat untuk cerita hantu ke untuk apa-apa video. I akan cuba untuk post setiap minggu. Okay, anyway, thank you so much sebab tengok sampai habis. And nanti kita jumpa di video yang akan datang. Stay safe, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. And kalau sebelum tidur tu, make sure basuh kaki and baca doa tidur lah. Itu paling penting. Itu yang apa I amalkan sampai sekarang. InsyaAllah tak ada apa-apa. Okay, good luck. Good night. Bye-bye. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye-bye.